Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni teacher nak sambung pembelajaran kita, iaitu nak ajar macam mana nak menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, so dia lain sikit daripada penyelesaian persamaan linear. Jadi hari ni kita tengok ketaksamaan kuadratik macam mana nak selesaikan. Jadi cara penyelesaian dia ada 3 cara, iaitu lakaran graf, garis nombor ataupun jadual. Teacher akan ajar 2 je, iaitu lakaran graf dengan garis nombor. Jadual ni dia macam complicated sikit. Jadi teacher tak nak pening-pening. Dia punya lakaran graf dengan garis nombor ni pun dah okey, sebab soalan dia akan tanya untuk menyelesaikan sahaja. Nanti jadual ni nak kena buat jadual bagai pula. So yang ni senang sikit, lakaran graf dengan garis nombor. Teacher akan terangkan untuk garis nombor dulu. Kita buat 6 soalan, then teacher tunjuk macam mana lakaran graf pula. Okay, so ini adalah 6 soalan yang kita akan buat. Jadi jom kita buat sama-sama. Iaitu yang pertama kita guna garis nombor. Jadi untuk garis nombor, soalan pertama, kita akan buat x square tambah 2x tolak 15 lebih besar dari kosong. Okey, so dari sini kita tekan kalkulator lah nak selesaikan untuk persamaan kuadratik. Jadi sini 1, 2, negatif 15. So kat sini kita akan dapat x tolak 3 x. Hai Oviga. Tolak 3 dengan x tambah 5 lebih besar dari kosong. So kat sini kita akan dapat x lebih besar dari 3, x lebih besar dari negatif 5. Okey, ni bukan jawapan last dia tau. Ni kita nak buat garis number sekarang ni. Okey, semalam teacher ada transkrip. Jadi since hari ni kita nak selesaikan 6 soalan ni guna 2 kaedah. Jadi teacher tunjuk balik untuk tunjukkan perbezaan. Jadi bila kita dapat macam ni, kita kena buat garis nombor. Garis nombor dia macam mana? Kita garis nombor yang kecil akan belah kiri. Jadi kat sini negatif 5, kat sini 3. Okay, and then dia kata lebih kecil. Cikgu guna pen lebih kecil, lebih kecil pula, lebih besar kan. So lebih besar kita akan movekan dia ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab 3, 4, 5, 6, 7 maksudnya nombor yang lebih besar adalah ke kanan. Sebab tu kita gerak ke kanan. Contoh. And then untuk x lebih besar dari negatif 5 pun sama konsep dia. Bila lebih besar, dia akan ke kanan. Negatif 4, negatif 3, negatif 2. Sebab tu kita akan movekan dia ke kanan. Macam tu. Jadi sekarang dari kedua-dua ni kita nak nyatakan kawasan tu positif atau negatif. Kita akan tanda yang ada garisan ni kita buat positif. Untuk lebih besar dari 3 ni kawasan positif sebab ada garisan. And then kalau kat sini untuk x lebih besar dari 3 dia tak ada garisan sebab garisan ni bergerak ke kanan. Jadi kat sini negatif sebab dia tak ada garisan. Alright. So yang ni pun kawasan dia adalah negatif. Kiranya kita ada 3 kawasan sekarang, iaitu kawasan A, kawasan B, kawasan C. 1, 2, 3. Okay. And then yang untuk X lebih besar dari negatif 5, kita tengok kawasan C dia. Kawasan sini dia ada garisan, so positif. Kawasan tengah pun dia ada garisan, positif. And then kawasan hujung sekali iaitu kawasan A, dia tak ada garisan, so negatif. Macam tu cara untuk identify positif dengan negatif. Dan lepas tu baru kita buat conclusion situ adalah kawasan positif ke negatif, iaitu kita gabungkan dua-dua. Yang ni positif dengan positif, ingat balik ada hari tu yang positif negatif, positif negatif. Kena ingat tu balik. So positif dengan positif kita akan dapat conclusion dia adalah positif kawasan ni. And then positif negatif ini adalah kawasan negatif. Dan negatif ini adalah kawasan positif.
Macam tu. So, bila kita dah ada jawapan untuk kawasan, kita tahulah kat mana kita nak pilih, iaitu kita nak pilih kawasan A dengan kawasan C, iaitu kawasan positif. Since dia nak kawasan lebih besar dari kosong, iaitu lebih besar dari kosong adalah kawasan positif. 1, 2, 3 semua tu lebih besar dari kosong. Kita boleh buat conclusion dari sini. Kawasan yang positif adalah X lebih kecil dari negatif 5. Kenapa saya buat conclusion macam tu? Sebab kawasan positif dia adalah bawah negatif 5, iaitu negatif 6, negatif 7, negatif 8. So, ke arah kiri positif dia. So, kat sini saya buatlah conclusion X lebih kecil dari negatif 5. Dengan satu lagi, 3 kawasan yang positif adalah ke kanan, iaitu 4, 5, 6 lebih besar lah. So, kita boleh buat X lebih besar dari 3. Macam tu. Okay, so ini untuk nombor 1. Settle. Dan nombor 2. Nombor 2, soalan yang sama tapi dia letak lebih kecil dari kosong. So, saya copy balik soalan, iaitu soalan dia X square tambah 2X tolak 15 lebih kecil dari kosong. So, soalan yang sama, cuma sekarang simbol dia sahaja yang berbeza. Jadi, saya buat faktorkan dia still sama. Macam ni. Kemudian, saya akan buat X lebih kecil dari 3, X lebih kecil dari negatif 5. Ingat, yang ni bukan jawapan dia lagi. Bila ada 2 macam ni, kita kena buat garis nombor. Okay, so macam mana kita nak buat garis nombor? Yang nombor kecil kita akan letak belah kiri, iaitu ni negatif 5 lah. So, kat sini negatif 5, kat sini 3, sama macam tadi. Dan bila dah buat macam ni, kita akan buat garis nombor, which is garis nombor dia sekarang dah berubah menjadi lebih kecil. So, lebih kecil daripada 3 dengan lebih kecil dari negatif 5, teacher buat negatif 5 dululah. So, lebih kecil dia akan gerak ke kiri. Tadi lebih besar, dia gerak ke kanan. Ni lebih kecil, dia ke kiri sebab dia akan jadi negatif 6, negatif 7. So, dia bergerak ke kiri. Okay. And then lebih kecil dari 3 pun sama. Bila semakin kecil, dia bergerak ke kiri. So, bila bergerak ke kiri, dia akan dapat nilai 3, 2, 1, 0 semakin ke kiri lah. Bila dah tentukan, jadi kita akan buat positif negatif berdasarkan line-line ni. Jadi X lebih kecil dari negatif 5, ada line dekat sini. So, kat sini adalah positif. Ni teacher tulis macam tadi, kawasan A, kawasan B, kawasan C. So, untuk kawasan B pula, kat sini tak ada line untuk X lebih kecil dari negatif 5. Jadi dia negatif kat sini. And then untuk kawasan C pun untuk X lebih kecil dari negatif 5 tak ada line, jadi negatif. And then atas ni pun untuk X lebih kecil dari 3, kawasan A ada line, jadi positif. Kawasan B tak ada line, jadi ada line, astaghfirullahaladzim. So, ada line, sini positif. Hujung sekali tak ada line, so negatif. Lepas tu baru kita boleh buat konklusi untuk kawasan, iaitu positif-positif kita akan dapat positif. Positif-negatif kita akan dapat negatif. Negatif-negatif kita akan dapat positif. Okey. Lepas kita dah dapat kawasan ni, kita boleh buat conclusion dia nak lebih kecil dari kosong. Lebih kecil dari kosong adalah start dari negatif 1, negatif 2. So, dia nak negatif number sebenarnya. So, negatif area lah kita nak. Kawasan yang negatif. Iaitu sekarang kawasan dia adalah kawasan B lah. Negatif. Jadi boleh buat conclusion. Jawapan dia adalah negatif 5 X 3. Bila kita dapat kawasan yang negatif, iaitu di tengah-tengah ni, dia limited. Dia di antara negatif 5 sampai 3 je nilai dia. Contoh kalau dia kata nombor integer, kalau dia suruh senaraikan, kita akan senaraikan negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1, 2. Oh, sorry, negatif 2, 0, 1, negatif 1, astaghfirullahaladzim, 0,
1, 2. Macam ni. Kalau dia suruh senaraikan. So, dia limitkan di antara negatif 5 sampai 3 je. Sebab kita nak kawasan negatif. Okay. And then, soalan nombor 3. 2 dah settle. Kita buat lagi 3, 4, 5, 6 untuk fahamkan konsep je. Okay. So, 3. Soalan dia adalah 2x² tambah 7x tolak 15 lebih besar dari 0. Okey. So, untuk soalan ni, teacher buat macam tadi juga. Kita faktorkan dulu, iaitu 2, 7, negatif 15. Kita akan dapat 3/2. So, 3/2 2x tolak 3. And then, thank you. Yang buat love tu, ya Allah, terkejut. Thank you. Okay, and then yang belakang x tambah 5. Okay, so bila dapat macam ni, kita boleh buat dia jadi x lebih besar dari 3/2, x lebih besar dari negatif 5. Okay. So, kat sini bila dah dapat macam ni, ingat, ni bukan jawapan akhir lagi. Kita kena buat number line. So, bila nak buat number line, kat sini kita garis, nombor yang kecil akan di belah kiri, iaitu negatif 5. Nombor yang besar, belah kanan, 3/2. Jadi, kita garis di kawasan lebih besar, iaitu ke kanan. Ini pun sama. Kawasan lebih besar ke kanan. Dan kita bahagikan semua ni kepada 3 kawasan, iaitu kawasan A, kawasan B, kawasan C. Ni saya nak bagi nampak je Nanti you guys dah terror, tak payah tulis pun benda ni. Ni just nak fahamkan konsep. Okay. So, bila kita dah tulis, untuk kawasan yang X lebih besar dari 3/2, bila ada line, kita tulis positif. Okay. Kat situ ada nombor dia. Kat sini tak ada line, jadi negatif. Sini pun tak ada line untuk kawasan A, so negatif. Untuk X lebih besar dari negatif 5, kita tengok kat sini. Kat sini kawasan untuk C dia ada line, positif. Untuk kawasan B pun ada line, positif. Untuk kawasan A tak ada line, so negatif. So, kita boleh buat conclusion dari sini. Positif akan dapat positif. Positif negatif akan dapat negatif. Negatif akan dapat positif. Jadi dari sini kita tengok dia nak negatif positif So kat sini dia nak kawasan positif, iaitu lebih besar dari 0. Jadi kita boleh buat conclusionnya. Kita akan pilih kawasan A dengan kawasan C sebab positif. Kita buat conclusion, X dia gerak ke kiri. So, negatif 4, negatif 3 semua makin kecil kan. So, negatif jadi X lebih kecil dari negatif 5. Lagi satu kawasan yang lebih besar. So, X lebih besar dari 3/2 macam tu. Okay. And then, nombor 4. Siapa yang ada kertas dengan dia boleh try buat Sambil-sambil tu buat je sama-sama. Kalau betul jawapan, maksudnya kamu dah faham konsep. Okey, soalan seterusnya nombor 4. Tambah 7x tolak 15. Kali ni teacher tukar lambang dia, lebih kecil dari 0. So, lebih kecil dari 0, teacher buat kat sini untuk pemfaktoran still sama, iaitu 2x tolak 3. X tambah 5 lebih kecil dari 0. Dan kat sini akan dapat X lebih kecil dari 3/2. X lebih kecil dari negatif 5. So, yang ni kita akan buat number line. Garis nombor. Kita start buat belah kiri nombor yang kecil, iaitu negatif 5. Sama macam tadi. Belah kanan 3/2. So, jom kita tanda lebih kecil. Kawasan lebih kecil, dia akan gerak ke kiri. So, ke kiri dia akan macam tu.
Ni pun sama ke kiri. And then kita bahagikan kawasan sebagai A, B, C. Okay. So untuk kawasan lebih kecil dari negatif 5, sini adalah positif. And then sini negatif, sini negatif. Untuk X lebih kecil dari 3/2, sini adalah positif sebab ada line. Sini pun positif. Sini tak ada, so negatif. Jadi kita boleh buat conclusion, iaitu positif, 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 negatif, 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 positif. Jadi conclusion dia, kita tengok kat sini, dia nak lebih kecil dari kosong, which is dia nak kawasan negatif. Lebih kecil dari kosong kan. So kat sini kawasan negatif dia adalah dekat kawasan B lah. Sini. Jadi kita boleh buat conclusion dia, negatif 5 X 3/2. Maksudnya dia diapit di antara kedua-dua nombor ni, negatif 5 sampai 32 nilai X ni. Okay. So ini adalah soalan nombor 4. Okay, the last one, 5 dengan 6. 5, 6. Dan untuk 5, soalan nombor 5. Nombor 5, 4x² tambah 5x tolak 6 lebih besar dari kosong. Okey, macam biasa, tekan yang ni balik. Kita nak cari pemfaktoran dia. 4, 5, negatif 6. So, kita dapat 4x tolak 3 dengan x tambah 2. Okey, siapa yang tak tahu nak buat macam ni, kena tengok video saya yang lain. Nanti saya include ke link nanti. So, kat sini kita dapat x lebih besar dari 3/4 dengan x lebih besar dari negatif 2. Yang ni yang kita akan gunakan untuk buat number line. Garis nombor. Then, saya garis. Okey. Okey, Omega. Take care. Selamat belajar. Okay, and then saya garis. Okay, so nombor yang negatif kita akan letak belah kiri. Nombor positif kita letak belah kanan. Bila dia kata lebih besar, okay, saya tanda dengan pen untuk kawasan lebih besar. Jadi dia gerak ke kanan. Ke kanan lebih besar. And then X lebih besar dari negatif 2, dia akan gerak ke kanan juga. So, ini adalah kawasan A, B, C. So, saya tanda sekarang, untuk lebih besar dari 3/4, ini adalah kawasan positif. Dan bila tak ada garisan, ini adalah negatif. Ini pun negatif. Untuk lebih besar dari negatif 2 pula, kat sini ada garisan positif. Sini pun ada garisan positif. Sini tak ada garisan negatif. So, kita boleh buat conclusion di sini. Negatif, negatif, positif. Positif, negatif, negatif. Positif, positif, positif. Macam tu. So, bila dapat macam ni, kita buat conclusion, dia nak kawasan yang lebih besar dari kosong. Lebih besar dari kosong, kita akan ambil bahagian positif. So, bahagian positif yang mana? Iaitu bahagian A dengan bahagian C lah. Jadi, kita nak ambil kawasan positif, kita akan dapat X. Dia akan ke kiri kan, sebab positif belah kiri. Akan dapat X lebih kecil dari negatif 2 dengan lagi satu X lebih besar dari 3/4. Macam tu. Okay. And then the last one, soalan nombor 6. Yang sama juga, cuma dia bagi kawasan yang lebih kecil. So, ingat tau, teacher ulang-ulang-ulang ni sebab nak fahamkan konsep. Siapa yang dah terror, dia memang boleh buat terus je sebenarnya. Okay, ni untuk yang lemah, teacher tunjuk satu-satu dulu untuk fahamkan konsep. So, kat sini kita akan dapat yang sama, 4x tolak 3 dengan x tambah 2.
lebih kecil dari kosong. So, X lebih kecil dari 3/4 dengan X lebih kecil dari negatif 2. Yang ni yang kita akan guna dalam garis nombor. So, macam mana kita nak buat? Garis nombor, belah kiri adalah nombor negatif. Macam tadi juga. And then, positif belah kanan. Dan kita boleh tanda dengan buat garisan. Untuk buat garisan, kita tengok dia kata lebih kecil. Jadi, dia akan bergerak ke kiri line tu. So, kat sini teacher akan buat ke kiri. Ini pun lebih kecil ke kiri. So, ada 3 kawasan iaitu A, B, C. So, untuk yang A ni, kita akan dapat bila positif. Sini ada garisan kan, lebih kecil dari negatif 2 punya garisan. Bila ada garisan, kita akan buat positif. And then kat sini tak ada garisan, so negatif. Sini pun sama, tak ada, so negatif. Untuk line X lebih kecil dari 3/4, teacher akan buat line juga, line positif. Sini pun ada line positif, sini tak ada line negatif. So kita boleh buat conclusion dari sini. Positif, negatif, positif. Jadi tengok kat sini dia nak apa? Dia nak kawasan yang lebih kecil dari kosong, iaitu kawasan negatif. So kawasan negatif adalah kawasan B. Jadi kawasan B adalah kawasan yang diapit. So bila diapit, kita buat conclusion dia negatif 2 X 3/4 macam tu. Ni maksudnya dia diapit dari negatif 2 sampai 3/4 lah nilai X ni. Okay. So ini adalah kaedah garis nombor. Jadi sekarang teacher nak masuk kaedah lakaran graf. Okay, untuk lakaran graf, ini yang selalu digunakan dalam buku lah. Selain daripada garis nombor yang tadi. Jadi macam mana nak buat? Kita still buat 6 soalan yang sama. Jadi soalan yang pertama adalah X square tambah 2X tolak 15 lebih besar dari kosong. Okey, untuk graf ni, apa yang bagusnya, dia senang sikit. Sebab X square tambah 2X tolak 15, dia senang sikit. Sebab apa? Sebab kita boleh lukis, untuk graf kita lukis satu je. Dia tak payah buat macam number line tadi. Number line tadi kita buat asing-asing kan. Sebab dia ada 2 macam ni, lebih besar, lebih kecil. Untuk lakaran graf, kita boleh lakar satu je graf, and then kita boleh pilih kawasan yang mana satu lebih besar, yang mana satu lebih kecil. Tak apa, jangan pening, teacher tunjuk dulu. So contoh dekat sini, kalau teacher faktorkan, dia jadi macam tadi juga, which is kat sini akan dapat X tolak 3 X tambah 5 lebih besar dari kosong. Okey, untuk lakaran graf, kita nak lakar yang ni sahaja, X tolak 3 X tambah 5, iaitu sebenarnya kita nak lakar yang ni, X square tambah 2X tolak 5. So saya lakar, bila dapat macam ni, kita akan dapat 2 bahagian kan, iaitu kita akan dapat X3 X negatif 5 macam tu. Ni saya buat macam ni sebab saya nak lakar graf. So bila saya dapat macam ni, saya lakar graf. Lakar graf macam biasa, sama macam nombor lain tadi. Nombor yang negatif belah kiri, nombor yang positif adalah belah kanan. Jadi dia adalah bentuk U. So jadi macam ni. Okey, bila saya dah lakar, soalan ni sebenarnya bila dia buat X square tambah 2X tolak 15, dia sebenarnya macam ni. Y sama dengan X square tambah 2X tolak 15, which means yang X exist adalah X. Ni adalah X. Y exist yang saya tak buat ni adalah Y. Untuk kawasan Y, macam ni kalau biasa kita lukis, X, Y, kawasan Y adalah positif di bahagian atas, negatif di bahagian bawah. Macam tu. So you kena ingat ni lah kalau untuk guna lakaran graf. Jadi kalau tengok dari sini, dia sama macam tadi, iaitu dia ada 3 kawasan. Kawasan A, iaitu sebelum negatif 5. Kawasan B, kawasan tengah-tengah.
kawasan C, iaitu selepas nombor yang kedua ni, selepas nombor 3 lah. So dari sini kita tengok yang di atas, kawasan yang berada di atas adalah kawasan sini, A dengan C. Kawasan yang negatif adalah kawasan B, sini. Jadi dari sini kita boleh buat conclusion, untuk lebih besar kita akan ambil kawasan dekat A dengan C lah. Iaitu kita akan dapat jawapan dia X lebih kecil dari negatif 5 dengan X lebih besar dari 3. Macam tadi. Tengok, sama je jawapan dia. Cuma kaedah je lain. So dari sini kita dah boleh dapat terus. Untuk soalan nombor 2, dia akan buat ni soalan yang sama kan, tambah 2x tolak 15 lebih kecil dari 0. Ni pun sama. So graf dia adalah graf yang sama sebab dia huruf yang sama. X sama dengan 3, X sama dengan negatif 5. Jadi untuk kawasan negatif adalah kawasan dekat bahagian bawah. Jadi bahagian bawah ni apa? Bahagian bawah adalah kawasan yang diapit. Sebab tu kita akan dapat jawapan, conclusion dia kita akan dapat X lebih kecil dari negatif, betul lah. Jawapan dia negatif, so dia diapit. Negatif 5 ni diapit X 3. Macam tu jawapan dia. Okay, sebab dia nak kawasan yang negatif. Okay, and then soalan nombor 3, kita dah boleh buat 1 dengan 2. Soalan nombor 3 adalah 2x² tambah 7x tolak 15 lebih besar dari 0. Since untuk graf kita boleh dapat kedua-dua jawapan sekaligus, iaitu kawasan positif dengan negatif. Macam tadi ni, positif, negatif. Jadi teacher tulis terus 3 dengan 4. Okay, so 3 dengan 4 kita akan yang ni 2x² tambah 7x tolak 15 lebih kecil dari 0. So dari sini kedua-dua ni bila kita faktorkan dia, kita akan dapat X tolak 3 X tambah 5. Teacher faktorkan bahagian depan je. So kat sini kita akan dapat X sama dengan 3, X sama dengan negatif 5. Jadi kita akan guna yang ni untuk lukis graf. Jadi untuk lukis graf macam biasa, negatif akan duduk di depan lah, nombor yang lebih kecil. And then nombor yang lebih besar akan belah belakang. Then kita lukis graf sebab kita guna method graf method. Macam tu. So untuk graf method pun kita akan ada kawasan, iaitu kawasan A, kawasan B, kawasan C, iaitu yang sebelum negatif 5, tengah-tengah diapit, selepas 3. Okay, and then dari kawasan ni kita ingat balik konsep graf, iaitu sini adalah X kan, yang Y adalah kawasan sini. Kita nak kawasan positif Y, positif, negatif. Positif untuk Y adalah kawasan atas, negatif untuk Y adalah kawasan bawah. Jadi untuk lukisan graf ni kita boleh buat conclusion, bahagian atas adalah kawasan A dengan kawasan C, bahagian atas. Okay, and then untuk bahagian bawah dia adalah negatif. So kat sini bahagian negatif, iaitu kawasan B. Dari sini kita boleh buat conclusion untuk nombor 3. Jawapan nombor 3 Nombor 3 dia kata lebih besar kan. So lebih besar dari 0 adalah kawasan positif, iaitu kawasan A dengan C. Jadi teacher buat kat sini, dia akan dapat X lebih kecil dari negatif 5. Sebab dia akan ke sini, kawasan dia ke kawasan A, ke belah kiri je, negatif 5, 4, 3 ke kiri. And then satu lagi kawasan positif adalah X lebih besar dari 3. Macam tu. And then untuk nombor 4, dia nak kawasan yang lebih kecil dari 0. So lebih kecil dari 0 adalah kawasan negatif. Kawasan negatif adalah yang tengah-tengah ni, diapit. So teacher akan buat conclusion dia negatif 5 X 3. Macam tu.
So ni untuk jawapan bagi 3 dengan 4. Then soalan yang seterusnya, asal teacher rasa something. Oh, teacher tersilap ni. Sini 2, ada 2 Sorry guys, saya tak perasan tadi. 2 kat sini jadi 3/2. 3/2, 3/2, 3/2. Okay. And then soalan seterusnya, 5 dengan 6. So soalan nombor 5 adalah empat x square tambah 5x tolak 6 lebih besar dari kosong. Soalan nombor 6, 4x square tambah 5x tolak 6 lebih kecil dari kosong. So beza dia lebih besar dengan lebih kecil sahaja. Jadi kita tengok pemfaktoran dia, kita akan dapat sini question tu 4, 5, negatif 6. So kat sini kita akan dapat 4x minus 3 and then x plus 2. Jadi kat sini akan dapat x lebih kecil x sama dengan 3/4 dengan negatif 2. Jadi yang ni yang kita nak guna untuk lukis graf, iaitu untuk graf negatif kat depan lah, negatif 2. Sini 3/4. Jadi bentuk dia macam ni lah graf. Jadi macam tadi juga, dia ada 3 kawasan, iaitu kawasan A, iaitu sebelum negatif 2, B, kawasan yang diapit, C, kawasan yang selepas 3/4. So dari sini kita tengok untuk Y, sini adalah X lah, I selalu lupa tulis. Sini X, sini Y tau. So untuk kita nak kawasan Y ni, untuk atas positif, untuk bawah negatif. Jadi untuk kawasan positif adalah kawasan A dengan C, sebab dia berada di atas. A dengan C. Okay. And then untuk kawasan negatif, dia adalah yang ni, kawasan yang diapit ni, kawasan negatif. Jadi untuk soalan nombor 5, dia nak kawasan yang positif kan, iaitu lebih besar dari kosong. Jadi teacher buat conclusion, X lebih kecil dari negatif 2. Lagi satu kawasan positif adalah dekat sini, iaitu X lebih besar dari 3/4. And then nombor 6, dia nak kawasan negatif. Kawasan negatif adalah kawasan yang diapit. Jadi kat sini kita akan dapat negatif 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3/4. Okay. So ni sama je jawapan dia, negatif 2x 3/4, sama So untuk kali ni teacher harap you guys dah faham, iaitu konsep ketaksamaan kuadratik. Teacher terang lakaran graf dengan garis nombor. Jadual teacher tak terang. Okay, so teacher terang 2 ni je. You guys boleh pilih cara apa yang you rasa senang, boleh guna yang tu. Okay, so sampai situ sahaja untuk hari ni. Jadi kita dah habis untuk subtopik pertama. Nanti teacher akan masuk jenis-jenis dan punca persamaan kuadratik. Okay, jumpa lagi insyaAllah esok. Okay, bye. Assalamualaikum.